Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda bersama saya dalam agenda Awani versi Malaysia Memilih. Figura yang akan saya temu bual malam ini mungkin ramai yang sudah menunggu apabila kami membariskan ramai ahli politik untuk ditemu bual. Terima kasih saudara Rafizi kerana sudi bersama kami. Timbalan Presiden PKR tidak menyertai pilihan raya, absent pilihan raya yang lepas atas sebab tertentu, dan kembali untuk PRU ke-15 ini memegang juga jawatan sebagai pengarah pilihan raya PKR. Tanggungjawab itu besar. Dan bagaimana kita melihat ini adalah pilihan raya yang berbeza dengan dahulu. PRU 15 pengundinya bertambah, anak-anak muda lepas 18 tahun secara automatik boleh jadi pengundi. Kalau cerita pasal media sosial, itu adalah makanan yang paling utama. Bagaimana melihat bahawa PRU ke-15 ini cabaran yang besar dan cukup berbeza kalau dibandingkan dengan dahulu? Saya fikir yang paling utama ialah dia kelebihan kepada PKR sebenarnya. Kalau PKR dan PH berjaya memahami ada 3 faktor yang sangat berbeza yang macam saya sebut tadi kan. Satu ialah kerana pertambahan pengundi muda. Pengundi muda ni kita tak tahu dia nak undi apa, tak ada rekod, tak ada data yang boleh kata dia nak ke mana kan. Jadi is a green field, dia terbuka kepada semua kan. Perkara kedua ialah sejak 2018 tidak ada parti yang dominan. Kalau PRU 2018, PRU 2013 sebagai pembangkang nak masuk pilihan raya, ia satu cabaran kerana kita nak mengalihkan sokongan daripada UMNO Barisan Nasional yang tak pernah kalah, dan mentaliti pengundi itu merasakan mustahil UMNO Barisan Nasional kalah. Jadi sejak 2018 persaingan politik di antara gabungan di negara ini jadi lebih baik. Jadi itu membolehkan mana-mana parti politik yang naratifnya betul, yang pandai mendekati pengundi, yang nampak lebih meyakinkan, itu akan beri peluang yang sama kepada gabungan-gabungan politik yang membawa kepada perbezaan nombor 3 yang paling penting. Pilihan raya ini ialah pilihan raya digital sebenarnya. Dia bukan lagi pilihan raya seperti yang lepas-lepas, kerana 68% kita pernah buat kajian, bila ditanya pengundi mana sumber berita politik mereka, 68% sudah datang daripada social media. Cuma saya ingat PKR ada kelebihan kerana pemahaman dan strategi digital kami lebih baik. Sebab kalau di pihak UMNO ke di pihak PAS ke, dia ingat digital ni ada cyber trooper main Facebook. It's not like that. Maksudnya data itu dan juga konten strategi, kerana digital bermakna lagi banyak konten, frekuensi dan sebagainya kan. Jadi walaupun lebih berbeza berbanding dengan pilihan raya yang lepas, tapi saya rasa PKR ada struktur dan keupayaan yang lebih baik berbanding dengan parti-parti lain. Di sebalik kelebihan yang Rafizi katakan, PKR juga ada risiko dan juga ada satu package besar. Pernah menjadi kerajaan, masyarakat lebih kritikal berbanding 2018. Dahulunya mungkin pengikut setia, tapi ada juga yang mungkin lebih vokal mengenai perjalanan Pakatan Harapan dan juga PH. Dan juga bagaimana dengan naratif apabila Rafizi mengatakan bahawa inilah pilihan raya digital, bagaimana untuk sampai ke mereka yang tidak mendapat penjelasan yang sepatutnya. Ini seringkali distereotipkan dengan pengundi-pengundi luar bandar di kawasan-kawasan yang mungkin tidak mesra dengan PH dan Pakatan Harapan. Sebenarnya tak betul tau. Itu yang daripada dulu lah saya pun gelak beritahu pun, tapi ahli politik yang tua-tua ni dia tak dengar lah. Hujah bahawa pengundi luar bandar tidak mendapat maklumat ni tak betul. Kerana internet penetration di negara kita ni 95%. Jumlah pengundi yang ada Facebook dan juga social media ni melebihi 80%. Kan? Jadi maksudnya maklumat itu boleh sampai. Kelemahan parti-parti termasuklah PKR dan PH ialah kerana ketidakupayaan untuk mengulas dan memberikan naratif yang betul. Sebab itu soal beban menjadi kerajaan 22 bulan. Saya ingat bila dah sampai peringkat ini kan, saya dah berkempen 2-3 bulan tiap-tiap malam di seluruh Malaysia kan. Dan juga melalui digital content dan sebagainya kan.
Saya ingat kalau UMNO Barisan Nasional terus memberi fokus semata-mata kononnya kepada 22 bulan itu dan menyebut kegagalan dan sebagainya, itu mungkin boleh memberi faktor kemenangan kepada PKR dan PH. Sebabnya pengundi ini cerdik. Dia tak bersetuju, dia sebut. Kemudian dia akan meneliti gerak badan kita, refleks kita, menangani isu-isu ni kan. Jadi asalkan PKR dan PH berterus terang dan rendah diri dan mengakui kelemahan, tetapi yang lebih penting ialah memfokuskan kepada apa yang boleh kita buat untuk menyelesaikan masalah. Yang itu pula jadi beban kepada UMNO, BN dan PN. Kerana sedang mereka menumpukan kepada soal 22 bulan. Dia tak sedar sebenarnya rakyat faham selepas 22 bulan tu, 32 bulan tu kerajaan dia. Dan rakyat boleh merasakan bahawa sejak Februari 2020 sampai sekarang keadaannya makin teruk dan makin teruk. Jadi sementara rakyat kata saya kurang berpuas hati dengan prestasi PH dan PKR semasa 22 bulan. Tapi itu tidak bermakna yang rakyat puas hati dengan BN dan PN. Rakyat juga tak puas hati, malah lagi tidak puas hati kan. Jadi cabaran yang paling utama dan persaingannya sebenarnya ialah parti mana yang berjaya membentuk naratif yang positif, yang meyakinkan rakyat, yang nampak rendah diri, yang nampak tidak retorik, tidak defensif. Jadi itu yang diambil oleh PKR sekarang, dan dia bergantung sama ada BN dan PN memahami hati rakyat ke tidak. Kami rasa kami lebih memahami, sebab itu kami betulkan naratif itu ke arah itu. Tapi saya tengok BN dengan PN ni masih lagi duk ulang yang 22 bulan ataupun masih lagi mainkan isu perkauman. Kerana yang muda, yang kali pertama ataupun yang umur antara 25 ke 45, mereka ni begitu praktikal dalam membuat penilaian. Saya tanyakan Rafizi berdasarkan dapatan yang dilakukan oleh Ilham Center. Mereka bertanyakan bahawa apa perkara utama yang perlu mainkan ataupun diberi perhatian oleh mana-mana parti politik. Kalau dilihat kepada hasil dapatan itu, 44% mengatakan bahawa buka saja mulut bila ditanyakan, mereka kata perlu pulihkan dan juga tingkatkan kembali ekonomi negara. Mereka sedar bahawa ada recession dan juga kemelesetan di hujung tahun. Kedua, 35% kata membasmi kemiskinan dan menangani kos sara hidup. Dijumlahkan keduanya, 79%. Yang lain-lain membersihkan kerajaan daripada rasuah, 8%. Memastikan janji manifesto, hanya 7% kata penting. Rapatkan jurang antara tahun 3, reformasi institusi, 1%. 79% mahukan isu ekonomi dan kemiskinan diselesaikan. Tapi adakah PKR sudah cukup memberikan naratif yang betul kepada rakyat bahawa kita tahu hujung tahun ada recession, kita tahu masalah harga telur susah nak dapat sekarang, tapi adakah PKR ada dengan solutionnya? Kerana kebijakan rakyat seperti Rafizi akui tadi, mereka memerlukan plan yang betul-betul realistik dan bukan menjanjikan bulan dan bintang. Dia bukan snapshot dan dia bukan sesuatu yang hard sell. Maksudnya ini rancangan manifesto kita gini. Naratif ini ke arah membentuk persepsi adalah sesuatu yang berlaku secara halus dalam tempoh 3-4 bulan, 3 tahun, 4 tahun. Jadi apabila parti politik membentuk naratif, sebab tu saya kurang setuju naratif ni maksudnya pelancaran ini. Naratif ini maksudnya the storytelling that happens every day consistently dengan beberapa mesej yang penting kan. Jadi strategi kami agak berlainan sebenarnya. Kalau tengok semua digital content kita kan, kita fokus semua soal isu rakyat. Kita bagi diagnosis yang betul, maksudnya kita mengakui bahawa perkara ini berlaku, kita bagi gambaran apa yang patut dibuat. Dia tidak perlu sampai ke cerita begini 1, 2, 3, 4 kerana itu akan diuruskan oleh manifesto. Tapi kalau orang ingat hanya lancar manifesto itu akan mengubah pandangan rakyat, tak betul. Dia kena secara berterusan berbulan-bulan kan. Jadi saya ingat dari dalam 4-5 bulan yang lepas, bermula bila kita lancarkan Ayub Malaysia, kemudian bila saya mula berceramah tiap-tiap malam, kandungan yang dikupas itu semuanya kandungan
yang berkait dengan perkara-perkara yang penting untuk rakyat. Soal kos sara hidup, soal pendidikan, soal peluang pekerjaan, soal gaji, soal kebimbangan mereka bahawa pengurusan kewangan negara itu makin teruk dan akan ada kesan kepada hidup mereka. Dan pembezaannya kalau dibandingkan dengan mana-mana parti di negara ini, hatta rakan kami dalam PH sendiri pun, PKR adalah satu-satunya yang paling konsisten bercakap mengenai perkara ini. Jadi kalau tengok kepada dapatan kami, maksudnya daripada kaji selidik yang kami buat sendiri dalaman, daripada digital footprint, kita sebenarnya pantau dan track setiap hari digital footprint. Saya positif sebenarnya kami sudah pun berjaya secara perlahan-lahan membezakan bahawa PKR ini tak sama dengan contohnya UMNO, dengan BN, dengan PN sebab mereka langsung tak sentuh. Dia punya defensif tu sampai nak cerita pasal harga barang pun tak berani. Dia punya defensif tu sampai dia macam hilang punca apa masalah-masalah rakyat. So bila itu berlaku dalam keadaan macam saudara sebut 70% rakyat fikir pasal kos sara hidup, pasal soal ekonomi, itu menunjukkan bagaimana terpisahnya UMNO, PAS dan parti-parti lain ni daripada concern sebenar rakyat, berbeza dengan PKR. Jadi dia bukan sangat soal what's your plan begini. Dia sebenarnya meyakinkan rakyat bahawa PKR dan pimpinan kami bersama-sama dengan rakyat because we understand. Kita juga faham bahawa masalah itu cukup rumit dan bukan sesuatu yang hanya boleh ditulis dalam 3-4 muka surat, tunjukkan plan, it will work. Doesn't work like that. It takes years and years. Tetapi the integrity and the honesty itu, macam saya sebut, the body language, bagaimana kita nak communicate dengan pengundi itu, saya rasa we are doing good. Apa dapatan terkini? Kerana akhirnya saudara memahami bagaimana masyarakat berfikir, masyarakat digital akan mengubah keputusan cukup berbeza dalam masa beberapa saat sahaja. Justru komunikasi politik perlu berjalan dengan berkesan dan apabila kita kaitkan dengan faktor ekonomi, ramai yang mengatakan dan juga risau kalau hal ekonomi, hal gaji mereka, poket mereka lebih dominan, kenapa mereka perlu mengundi kerana lesu dengan orang politik bergaduh. Di PKR sendiri, bagaimana merasakan bahawa pentingnya isu-isu mereka diutarakan dan diselesaikan dengan baik dan itu menjadi pencetus kepada mereka untuk keluar mengundi. Kerana rakan-rakan saya yang muda-muda pun kata, kalau saya balik Pulau Pinang, contoh, balik Pulau Pinang, dia tak mengubah undi apa-apa. Ini kerana masih lagi berfikir-fikir nak tol duit minyak dan sebagainya. Tapi pada pandangan PKR sendiri, bagaimana sebenarnya hal yang berkaitan ekonomi itulah yang akan menjadi pembakar semangat untuk mereka keluar mengundi dan juga mungkin memilih Pakatan Harapan. Jadi, it's a function of two things kan. Satu ialah sama ada pengundi biasa ini merasakan bahawa they have a stake in this election. Maksudnya sebenarnya aku ada kepentingan dan perkara itu kita cuba yakinkan dengan secara dekat bercakap dan membawa isu yang benar-benar rapat dengan mereka. Bila mereka dengar dia rasa I have a stake sebenarnya kerana I actually agree what they think because kalau kita tak ubah maka soal gaji ini sampai kiamat tak habis. You can't allow the current process to just go on autopilot and then tiba-tiba ingat gaji akan naik secara baik kan. Jadi I think that process is being done bahawa mereka relate kepada proses demokrasi kerana mereka ada stake, ada taruhan mereka. Kalau mereka turut serta, insya-Allah ada kesan pada hidup mereka. Perkara kedua, which is yang penting dalam 2-3 minggu kempen ini, ialah sama ada mereka ada keyakinan bahawa PKR dan PH ada peluang untuk bentuk kerajaan. Kalau mereka rasa sebenarnya boleh-boleh ni, mungkin nampak ada gelombang ataupun ada swing yang baik yang boleh meyakinkan pengundi-pengundi atas pagar perubahan boleh berlaku sekali lagi. Maka bila bergabung dengan bahawa mereka rasa ada taruhan, itu saya harap akan meyakinkan lebih ramai terutamanya yang muda-muda untuk keluar mengundi. Dan pengalaman saya sebelum ini, dua faktor ini cukup penting dan berjaya atau gagal mana-mana gabungan politik ialah bergantung kepada
keupayaan menghasilkan rasa that I have a stake dan seterusnya excitement bahawa perubahan itu akan berlaku. Gabungan parti itu cukup berbeza 2018. 2018 pengundi keluar mengundi jelas bahawa inilah gabungannya. Seolah-olah dua parti di situ. Tapi ini berbeza dengan PRU15. Itu sebab soalan pasal gabungan yang masih lagi kabur antara kami nak memahaminya ini, orang politik je mungkin faham, masih lagi tidak nampak sehingga kini. Dan soalan itu akan sering kali ditanya. Keyakinan yang bagaimana? Bentuk gabungan yang bagaimana? Kerana kalau jigsaw puzzle tu kalau kita letakkan, ini tak boleh, yang ini tak boleh. Sehingga ke tarikh ini Rafizi merasakan bahawa apa keyakinan dapat diberikan kepada rakyat kalau PKR sendiri, gabungan itu adalah gabungan yang meyakinkan. Tidak ada kleptokrat, tidak ada mereka yang pernah ada insiden-insiden lepas dan sebagainya. Dan realistiknya, adakah itu boleh berlaku selepas 19 November? Tak, sebab itu saya daripada awal lagi ada pandangan yang sangat berbeza di antara generasi ahli politik zaman saya dengan yang lebih tua. Sebab itu bila saya umumkan saya akan kembali ke politik, saya letakkan dengan jelas bahawa soal menentukan gabungan politik ini adalah satu referendum pemilihan parti yang lepas. Kerana di masa-masa yang lepas, saya tak bersetuju kalau seolah-olah dibuat ataupun difikirkan kejayaan kempen politik itu bergantung kepada gabungan. Dia sebenarnya tidak mengambil kira bahawa rakyat sangat cerdik sekarang. Jadi dia bukan soal, kalau orang ni kuat, parti ni kuat, kita gabung, 1 campur 1 jadi 2. Dia tak begitu. Dia sebenarnya bergantung kepada naratif. Jadi kalau pilihan raya nak masuk 7-8 bulan pada ketika itu kan, pada Mac dan April. Sebab itu saya katakan keputusan mesti dibuat kemudian fokus kepada naratif. Dan alhamdulillah dalam PKR perkara itu diselesaikan dengan baik. Maksudnya saya dapat mandat yang besar. Akar umbi bersetuju dengan strategi itu dan seterusnya di peringkat pakatan. Rakan-rakan dalam pakatan pun bersetuju pandangan saya bahawa sudahlah fikir pasal gabungan dan sebagainya. Bergabung pun kalau gabungan itu tidak ada serasi. Maksudnya orang ni kepala lain, orang tu kepala lain. Bila berada dalam satu kerajaan, masing-masing fikir pasal diri masing-masing dan parti masing-masing, kita akan mengulangi keadaan yang lepas. Jadi dia bukan soal untuk jadi kerajaan semata-mata. Dan kalau atas sebab strategi gabungan untuk jadi kerajaan itu, kita rasa rakyat boleh memaafkan kalau kita ambil orang ataupun gabungan yang rekod tak baik. Bagi saya untuk memenangi pilihan raya ialah memenangi hati rakyat. Memenangi hati rakyat ini ialah meyakinkan mereka bahawa kita tolak tepi soal kuasa gabungan semua ni. Kita fokus kepada isu mereka. Kalau itu berlaku, sudah tentulah PKR dan rakan-rakan dalam Pakatan DAP dan Amanah dan UPKO akan dilihat sebagai gabungan yang paling kuat. Bila gabungan itu paling kuat, orang lain datang nak bincang. Masa itu, bulan April, bulan 5, semua orang tak percaya kat saya. Sekarang ni memang betul mula Mahathir nak jumpa lah, PN lah ini. Sebabnya kerana gabungan yang lain pun boleh nampak ada swing ke arah Pakatan Harapan dalam kebelakangan ini. When you have the control and the command because you relate most kan kepada pengundi, maka sudah tentu yang lain datang nak menempel. Masa itu keputusan kita lah. Bukannya sibuk nak bergabung tetapi lupa naratif dengan rakyat dan kita tidak relate dengan rakyat, kita tak bercakap dengan dia, kita tak berusaha untuk dia kan. Jadi saya ingat alhamdulillah strategi itu nampak berjalan dengan baik. Apa-apa keputusan gabung ke apa, pandangan saya dah jelas lah. Maksudnya inilah Pakatan Harapan, 4 parti termasuk UPKO di Sabah, dan kita pun dah melalui proses perbincangan kalau ada kerjasama politik hanya dengan muda setakat ini untuk diberi ruang kepada muda kan. This is it. Tidak ada dah ruang yang lain. Apa-apa keberangkalian tentang pembentukan kerajaan itu soal lepas pilihan raya. Soal lepas pilihan raya itu, apa pertimbangan yang perlu diambil kira? Apa
perkara yang tidak akan dikorbankan oleh PKR dan juga PH? Yalah, saya tahu Sebab Datuk Seri Anwar akan kata 100 kerusi insya-Allah dapat, perlukan lagi 12, tapi itu tidak cukup untuk membentuk kerajaan yang kukuh, yang stabil menurut setengah pihak. Media sudah tentu penganalisa politik, sudah tentu pasaran lah, the capital markets nak tahu sebenarnya apa akan jadi dalam 3 minggu kerajaan macam mana kan. Yalah, saya tak se-optimistik Datuk Seri Anwar lah. I mean, that's the difference between me and him lah. I'm usually a bit more cautious kan. Kedudukan sekarang contohnya ialah pada tahap sokongan yang kami tengok data sekarang, meletakkan ada kemungkinan PKR dan PH akan melepasi 80 lebih. Jadi secara unjuran, kalau kempen ini berjalan baik dan swing kepada PH ini berlaku tapi pada kadar yang sama, bukan ada lonjakan yang besar, maksudnya bolehlah ada kemungkinan kita nak cross 90 kan. Kalau besar lagi gelombang itu sudah tentu dia boleh sampai cross 112. Tapi I prefer to be pragmatic and realistic. Saya ingat we are in those numbers. Maksudnya begini kemungkinan besar pilihan raya ini tidak melahirkan satu kerajaan yang mendapat mandat sendiri. Tidak ada mana-mana gabungan yang akan mendapat 112. Setakat ini saya tengok kan. Tetapi gabungan yang paling besar, blok yang paling besar dalam parlimen adalah PH. Jadi keputusannya nanti besar kemungkinan memberi gambaran bahawa penduduk dan pengundi di Semenanjung memberikan mandat kepada PH sebagai blok terbesar. Kerana kalau PH dapat 80, 90, itu bermakna UMNO BN hanya dapat dalam 60 dan juga PAS dan Bersatu PN hanya dapat di bawah 20 kan. Jadi itu gambaran di Semenanjung. Jadi maksudnya mandat di Semenanjung itu kepada PH. Tapi besar kemungkinan jugalah berdasarkan rekod-rekod lepas, mandat di Sabah dan Sarawak adalah kepada parti-parti tempatan. Jadi keputusan masa itu ialah keputusan nasional yang perlu dibuat oleh ahli-ahli politik baik di dalam pakatan dan juga baik di dalam GPS dan GRS. Mereka perlu menerima hakikat kalau mandat di Semenanjung kepada PH, mandat di Sabah kepada dan Sarawak kepada parti-parti tempatan, apakah parti-parti tempatan di Sabah dan Sarawak akan menafikan mandat di Semenanjung semata-mata untuk membentuk gabungan dengan BN dan PN? Kerana kalau begitu dibuat, pertamanya dia menafikan mandat pengundi di Semenanjung. Yang keduanya, dia akan menghasilkan kerajaan yang tak stabil yang macam dah ada sekarang ini. Sebab itu I think common sense will prevail. Maksudnya kalau undi ni walaupun PH tak menang outrightly 112, tetapi pimpinan parti-parti tempatan di Sabah dan Sarawak akan mengambil kira bahawa kita perlu menghormati mandat di Semenanjung. Lagi tinggi angka yang dimenangi oleh PH. Kalau kita melepasi 90 lebih, kalau kita melepasi 100, kalaupun tak menang, itu mandat yang lebih besar yang membolehkan kita berunding dengan lebih baik dengan gabungan-gabungan di Sabah dan Sarawak. Jadi, to me, that is actually quite straightforward. Jadi, soal apa akan berlaku itu sebenarnya tak adalah nampak macam keliru sangat. Soalnya, adakah PH boleh melepasi 90? Daripada 90, bolehkah melepasi 100? Kerana kalau kita dah sampai ke arah itu, kalaupun kita tak boleh membentuk kerajaan sendiri, besar kemungkinan kerajaan campuran itu akan dibentuk antara PH dengan mana-mana gabungan di Sabah dan Sarawak, kerana itu mandat yang telah diberikan oleh rakyat di Semenanjung, rakyat di Sabah dan rakyat di Sarawak. Satu soalan terakhirnya, kita mengharapkan orang muda menjadi pemimpin. Rafizi sangat muda 10 tahun lepas, tapi sekarang ini juga sudah lebih matang. Faham, patah sangat muda. Dan ada pemimpin-pemimpin lebih muda lagi. Seawal 20-an sudah mencekuni politik. Ini gelombang baru dalam politik kita dan juga masyarakat. Namun apabila kita sebut nama calon-calon yang bertanding,
ada muka-muka lama yang digantikan dan juga kita akui ada yang berpengalaman dan juga menabur bakti dengan baik. Mengapa naratif itu tidak sampai seperti apa yang dimahukan oleh masyarakat muda ataupun masyarakat terbanyak di luar sana? Itu patut diletakkan pada paksi yang betul. Kerana kalau tanya ayah saya 75 tahun pun dia kata, orang tua tak payahlah bertanding. Tapi apabila dalam politik, naratif itu tidak popular dan juga tidak dikenal di mana-mana parti sekalipun. Saya rasa dia ambil proses lah. Kalau saya pun tak pernah setuju kalau kata, kalau untuk kita memberi nafas baru, semua kena bawah umur tertentu. Sebab tu kalau dalam politik, kalau PKR sendiri, selalunya yang muda ni lagi takut dekat saya. Kerana saya selalunya rasakan bahawa you have to prove yourself. There is a fine line tau di antara membuka ruang kepada a sense of entitlement. Dia tidak boleh kita menggalakkan yang muda-muda ini contohnya merasakan hanya kerana kita nak meremajakan dan nak bagi yang tua-tua ni bersara sebab nampak tak cantik. Just because you are muda, then you get the opportunity. You have to earn it. Tapi yang lagi penting begini, pengundi di luar lah, the general public sebenarnya faham bahawa untuk mendapat kerajaan yang baik, yang stabil, yang cekap, efisien, yang cerdik, yang boleh menyelesaikan masalah, you need a fair balance. You need a fair balance of people with experience, yang dah ada pengalaman dan sebagainya. Kita juga nakkan suara-suara yang mungkin yang pada peringkat saya antara 40 ke 60 lebih ni, kita ada blind spot. Kerana mungkin zaman dah beza, kita nak juga ada pandangan itu. Tetapi dia mestilah seimbang. Bila seimbang ni maksudnya dia dalam range yang agak baik, bukan saja dari segi umur, tapi dari segi latar belakang pendidikan, dari segi kepakaran dalam bidang masing-masing. Yang lebih sikit tu adalah yang 70 lebih dan sebagainya. I think asalkan is an exception rather than a rule. If it's an exception rather than a rule, I think the process will continue. Which is, I think, we have done it, fairly well to make it an exception rather than a rule. And hopefully it continues in the future. Okey, baiklah. Okey. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Kita tamatkan dahulu di sini. Nanti kalau ada masa, mungkin lepas PRU kita boleh berjumpa lagi. Terima kasih Rafizi. Saya bercuti lepas PRU lah. Suara tak ada dah lah. Suara tak ada. Okey, terima kasih. Alright. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital dan juga platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.